Saudara, kisah yang pertama ingin saya ketengahkan pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Peristiwa yang ingin saya kongsi dengan anda semua. Ini adalah satu kejadian, benar ataupun tidak. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Pengalaman yang pertama ini datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Fina. Beliau berkongsi kejadian ketika beliau ni sedang hamil, berbadan dua, tetapi selalunya kalau kita dengar orang yang hamil ni berkongsi kisah dalam MJ12 ni lazimnya mengatakan yang dia ni hamil anak pertama. Yang ini Fina berkongsi beliau hamil, sedang berbadan dua, anak yang kedua. Jadi kalau sudah bersedia kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Apa kabar KC para pendengar Ria 897? Nama saya Fina, saya nak berkongsi berkenaan dengan gangguan yang saya pernah alami ketika saya hamilkan anak saya yang kedua. Selalunya orang berkongsi gangguan yang berlaku pada anak pertama. Bila saya hamilkan anak yang pertama, tidak ada apa-apa yang seram pernah berlaku terhadap diri saya. Malah saya ni berani. Boleh keluar waktu malam seorang diri, tidur kadang-kadang lewat malam. Saya ni lebih suka tidur lewat kalau dengan anak yang pertama. Anak yang kedua ni lah, saya rasa saya mempunyai perasaan yang takutnya lebih teruk daripada sebelum ini. Tidak tahu kenapa, tidak pasti, tapi inilah pengalaman yang saya nak kongsi dengan Casey dan juga para pendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya hamil anak yang kedua, usia kandungan dalam perut, kalau tak silap 4 bulan Casey. 4 bulan. Dan anak saya yang pertama pada waktu itu hanya berusia 5 tahun. Jadi anda bayangkan, suami kalau keluar pergi kerja, waktu malam ni, saya dengan anak saya 5 tahun lah akan jadi best friend. Kita akan jadi kawan rapat. Tapi masalahnya, anak saya berusia 5 tahun ni, katanya Fina ni, anak saya berusia 5 tahun, orangnya kalau dah anak kecil ni akan cakap apa yang dia nampak, apa yang dia ternampak, dia akan beritahu secara sejujur-jujurnya lah. Jadi waktu tu, suami saya bertugas. Dalam rumah ni hanya saya dengan anak 5 tahun. Tengah duduk dekat ruang tamu Casey. Saya tinggal dekat kawasan Bedok North. Blok, tak boleh sebutlah nombor blok Tengah duduk dekat ruang tamu dengan anak, tiba-tiba anak saya ni minta izin, katanya dia nak pergi dapur ambil sweet boleh tak? Sebab dekat dapur ni saya ada letak satu bekas ni, coklat gula-gula dekat dalam. Dan dia kata, "Mama, nak sweet boleh tak?" Dan saya pun beritahu anak saya, "Go, pergi ambil. Take only 2, okay?" Saya cakap dengan anak saya, "Ambil 2 saja." Dan anak saya pun pergilah. Anak saya pergi ke dapur untuk mengambil gula-gula dan coklat. Saya tengah duduk dekat ruang tamu, tengah tengok TV waktu itu. Saya tengok TV dan saya dapati, mana anak aku ni? Saya tengok ke dapur, anak saya dekat dapur sedang tercegat Casey. Saya pun panggil, "Muhammad! Muhammad! Muhammad!" Anak saya hanya berdiri dekat dapur, memandang ke arah tingkap dapur
dengan coklat dekat tangan, tengok atas, mendongak ke arah tingkap. Muhammad? Muhammad? Saya bangun. Jalan. Apabila saya langkahkan kaki masuk dapur, saya nampak tingkap dapur. Mula-mula, Casey, saya rasa remang sangat. Daripada tangan, dia bergerak sampai ke tengkuk. Saya tahu ada sesuatu tak kena. Muhammad, saya jalan. Saya pegang bahu anak saya. Hey, kata nak ambil coklat, tengok TV dengan mama. Masuk cepat. Kemudian anak saya jeling tengok saya. Saya pun tunduk sedikit. Muhammad, kenapa tak nak masuk? Anak saya bisik dekat telinga saya. Mama takut. Takut apa? Aunty dekat tingkap seram. Mama scared. Anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Waktu tu saya dah rasa tak kena. Nak tak nak, dengan perut saya usia 4 bulan, saya dokong anak saya. Saya jalan, anak saya masih lagi tak boleh bergerak, kasi tercegat pada waktu itu. Pendengar Ria 897. Sampai dekat ruang tamu, saya dudukkan anak saya dekat sofa. Saya pergi dekat pintu dapur. Nasib baiklah pintu dapur saya ni ada pintu sliding door. Saya tarik pintu tu, tutup. Saya duduk dengan anak. Mamat, kam, makan coklat. Makan. Saya pun buka, dia pun kunyah. Bila saya tengok dia dah okey sikit, anak saya perasaan takut tu dah reda, saya pun tanya lagi. Muhammad nampak apa tadi kat tingkap? Nampak aunty. Muhammad scared. Casey, anak saya ni memang kalau dia ternampak sesuatu, dia akan cakap. Dia memang dah beberapa kali pernah ternampak. Tapi yang ini paling seram sebab saya boleh rasakan apa yang dia rasa. Jadi pendengar Ria 897, saya nak hilangkan dia punya rasa takut. Saya pun tak naklah saya takut. Saya masuk bilik. Saya ambil drawing block. Ya, kertas lukisan sebab dia memang suka berlukis, suka melukis. Saya ambil color pencil, bawa color pencil tu letak dekat depan anak. Saya suruh anak saya, "Nah, Mamat, come draw dengan ibu." Saya pun draw lah. Saya draw apple, saya draw pokok. Anak saya pun colorkan. Jadi TV masih menyala. Anak saya tengah lukis dengan saya, tengah lukis. Kemudian saya pun kata, "Mamat draw, okey?" Selepas saya melayan anak saya ni, perasaan takut dia saya dapat lihat dah. Mungkin dia dah lupa agaknya dengan penampakan yang dia nampak awal tadi. Saya pun daripada membungkuk, saya duduk dekat sofa sebab dah tak tahan. Senak sangat perut saya. Pendengar Ria 897. Anda bayangkan, waktu tu tengah tengok TV, anak saya Casey, dia lukis. Bentuk macam orang, kemudian rambut panjang dengan pensil color berwarna hitam. Dia draw lagi. Saya pun nak tanyalah apa yang dia lukis. Mamat, draw apa tu? What is that? Saya tanya anak saya. Aunty at the window scared. Saya terdiam. Muhammad, don't draw like that, okay? Saya marah anak saya. Aunty scared. Saya angkat drawing block tu, saya tutup Casey. Tutup. Saya peluk anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Fatihah. Macam mengaji. Baca, anak saya ikut dah. Dengan nada-nada pilat. Baca lagi. Dah habis ulang lagi. Saya pun tak tahu berapa kali saya ulang Al-Fatihah tu. Anak saya sampai tertidur. Sedang saya peluk dia. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Terkena gangguan yang kena anak saya dengan saya.
Terima kasih dan selamat tengah malam dari Fina. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, terima kasih pada anda yang sedang bersama dengan saya Casey di Facebook, di Mi Radio, yang sedang mendengar gelombang 897 FM, yang sedang menonton di YouTube. Wow, Facebook lah, YouTube lah, Mi Radio lah, serentak semua. Jadi malam ni kisah pertama dari Fina, pengalaman yang dikongsi sama. Benar ataupun tidak, ingat MJ12 hanya sekadar hiburan saja. Baik, kita akan teruskan kisah. Anda bayangkan anaknya lukis mungkin kita dapat bayangkan lah, sebab diceritakan anak saya lukis bentuk macam bentuk orang dengan rambutnya hitam dia lukis macam tu jadi itulah kisah pengalaman yang dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi Casey di 669-11897. Ya, boleh hubungi saya 669-11897. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya sekadar hiburan saja. Dan anda juga boleh kirimkan kisah anda melalui aplikasi WhatsApp, iaitu dengan anda kirimkan melalui voice note di aplikasi WhatsApp Ria 897 FM. Dan aplikasi WhatsApp kami, talian hotline adalah, kejap biasa periksa, 97868464. Itu dia. Kalau dari seberang tambak nak kirimkan cerita boleh, voice note tidak melebihi 3-4 minit, jangan lebih. Dan hanya kirimkan dalam satu voice note. Anda kirimkan +65 9786 8464. Jauhkan diri dari kipas, jangan terlalu dekat dengan handset anda, takut nanti bunyinya berdempik. Dan juga kalau berkongsi, nada suara sebutan tu biar jelas. Jangan anda berbisik-bisik je. Kisah ni berlaku, kisah ni. Tak dengar kisah. Jadi ingatlah. Kita akan berkongsi kisah sebentar nanti. Yang ini daripada Singapura. Singapura di kisah di mana tadi awal tadi? Oh, Singapura Bedok North. Kita pergi ke seberang tambak. Ini kiriman daripada Ayun. Ayun kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ayun. Saya adalah seorang pelajar dari sebuah tak boleh sebutlah nama sekolah tapi katanya dari sebuah sekolah pondok agama yang mana saya ni satu ketika mesti menetap dekat pondok agama, sekolah agama ni daripada usia saya kecil sampailah saya dah habis pengajian di sekolah berkenaan. Dan Ayun berkongsi pengalaman ketika berada di sekolah tu. Katanya ingatkan sekolah agama ni tak hantu tetap juga pelajar-pelajar kena ganggu. Jadi tak nak sebut Ayun dari manalah takut nanti mungkin ada yang sedang mendengar ini sekolah ni. Kita teruskan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM selepas pesanan berikut ini. Terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Adakah anda pencinta muzik dan anda ingin ketahui trend dan hiburan terkini? Memperkenalkan Mi Radio Jelas, app radio pertama di Singapura yang membolehkan anda stream secara live, mengikuti cita rasa dan mendengar secara on demand. Pengalaman mendengar radio yang luar biasa. Muat turunkan app Mi Radio sekarang dan sertai kuis di mana anda berpeluang menang percutian untuk 2 orang ke Korea. Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
Ini kisah berlaku di sebuah asrama sekolah agama di seberang tambak dari kiriman Ayun. Benar ataupun tidak, ingat rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan percaya, anggaplah mungkin kisah ini dibuat-buat. Yang penting sekali kita di sini hanya untuk hiburan, ya, tidak lebih dari itu. Jadi kembali pada kisah Ayun. Ayun kata beliau ni bekas pelajar lah sekolah agama di salah sebuah asrama di Malaysia. Dan dalam bilik kami, ya, setiap pelajar ni diberikan katil dengan almari, ya. Ada pelajar ada almari yang kecil, itu untuk simpan barang-barang seperti perkakas seharian, barang sekolah, buku sekolah, sepatu sekolah kena simpan dalam. Dan ada satu lagi almari yang lebih besar lagi. Jadi almari yang lebih besar ni lazimnya akan diletakkan baju-baju kami lah. Jadi baju-baju kami ni yang baru dibasuh akan diangkat oleh pembantu sekolah. Jadi pembantu sekolah ni akan angkat baju ni. Kadang-kadang baju ni dibasuh dan lupa nak diangkat atau tak sempat nak angkat, pembantu-pembantu ni akan angkat, letakkan dalam almari yang besar. Almari besar ni pintunya, ya, pintu jenis sliding door lah, katanya Ayun di sini, ya. Dan kejadian ini berlaku ketika saya bersekolah sebagai seorang pelajar dan menetap di asrama ini. Casey, kita ni ada pelajar-pelajar yang panggil junior, ya, pelajar junior. Kita tidur dalam bilik asrama ni mengikut tingkatan, dan ada kalanya untuk kes-kes tertentu senior akan tidur dengan junior yang lebih kecil lagi sebagai kakak atau abang angkat untuk menjaga adik kita ni lah. Ada kalanya junior-junior ni yang takut nak tidur seorang. Jadi mereka akan diletakkan katil sebelah menyebelah dengan abang-abang ataupun kakak-kakak senior. Pengalaman saya, kata Ayun, bila saya ditugaskan untuk menjagalah, dalam sekolah ni dipanggil buddy system. Saya dipadankan dengan seorang pelajar yang kecil, junior, untuk menjaga dia dalam dormitory saya lah, bilik saya. Jadi budak ni tidur dekat katil sebelah, dia dah dipadankan katil tu sebelah menyebelah. Saya pun tidur. Tengah tidur, budak ni tiba-tiba berbisik tau. Katanya, Kak Ayun, ada apa? Kak Ayun tak takut ke tidur dekat sini? Kata budak itu berbisik pada telinga saya. Saya kata, tidur sini nak takut? Tak adalah, dah bertahun-tahun pun kat sini. Kenapa tanya soalan tu? Didi takut ke? Dia geleng kepala. Dia golek kiri, golek kanan. Kemudian katanya, Kak Ayun. Ya saya, ada apa? Tidurlah, besok nak bangun pagi subuh tau. Sekarang dah pukul berapa ni? Nanti tak bangun, Ustazah marah nanti. Dia diam. Kemudian dapat lihat budak ni gelisah Casey. Ke kiri, ke kanan, miring. Kemudian matanya hanya tertumpu pada satu sudut, iaitu pada almari besar dalam dormitory kami. Saya tengok almari tu, tak ada benda pun. Saya tengok dia lagi. Saya tanya, Didi tengok apa tu? Dia diam. Dekat dalam almari tu ada orang. Saya pun kata, mana ada orang? Tengok, tak ada orang tu. Didi nampak ada orang ke? Ada. Kata pelajar ni. Saya pun nak sedapkan hati dia, saya bangun. Saya berjalan menuju ke arah almari tu, Casey. Jadi bila saya bangun, saya kata, tunggu kejap kakak tunjukkan. Saya cerita ni saya meremang di rumah, tengok. Dah lah konti ni gelap Jadi saya bangun, saya jalan perlahan-lahan. Bila saya tengah jalan ni, saya tengok almari, saya toleh tengok. Tengok ni, tengok sini kakak tunjuk. Jalan. Sampai depan almari, Casey. Tiba-tiba saya toleh,
saya nampak ada perempuan hitam, Casey, tengah menyangkung dekat celah-celah baju, nampak wajah hitam, mata terbeliak warna putih. Putih matanya, terbeliak tengah tengok saya. Saya bila pusing ternampak, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Jadi, waktu tu dalam dormitory ini, dalam bilik kami, bukan saya dengan Didi saja yang ada juga rakan-rakan pelajar yang lain, semua dah tidur ke si. Bila saya terpekik, Astaghfirullahalazim, istighfar, dua pelajar yang tengah tidur terbangun. Ayun, kenapa? Saya pun jalan, saya buka lampu. Dah buka lampu, saya pergi dekat almari tu, selak baju, tengok dekat dalam, tak nampak apa-apa. Pelajar-pelajar semua yang lain dah bangun ni tanya, Ayun kenapa? Sini. Saya panggil yang bangun ni, dua orang kawan saya datang, duduk dekat ujung katil, Casey. Duduk dekat ujung katil, kemudian saya suruh Didi, anak kecil ni, ya, pelajar junior ni, saya kata, Didi cakap dengan ni, kakak, apa Didi nampak tadi dekat dalam almari tu? Didi nampak ada perempuan hitam dalam almari. Dua-dua yang tengah duduk terus toleh ke belakang, Casey, tengok. Lepas tu tengok saya, Ayun, betul ke? Mula-mula aku tak percaya. Tadi aku pun ternampak misteri jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ria 897 FM bersama dengan saya, Casey. Saya akan kongsi lagi beberapa kisah ya di Ria 897. Kalau ada kisah boleh kirimkan kepada saya. Anda boleh kongsi pengalaman. Kongsi pengalaman anda boleh hubungi saya di 669-11897. 669-11897 ataupun kirimkan voice note anda kepada saya dan saya akan cubalah bacakan kisah-kisah misteri anda di Ria 897 FM. Yang ini kiriman voice note yang pertama pada malam ini. Siapakah yang mengirimnya? Apakah kisahnya? Kita ikuti kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Casey dan semua peminat MG12. Nama saya Farid dan berasal dari Johor, Malaysia. Kisah yang akan saya sampaikan ini terjadi ketika di zaman saya masih lagi merupakan seorang pelajar di sebuah universiti di Johor sekitar tahun 2012. Saya merupakan pelajar yang tinggal di dalam college campus dan pada satu malam tu sekitar jam 8 selepas waktu maghrib, perut saya terasa lapar dan seolah-olah mengidam untuk makan nasi ayam dara yang kedainya terletak di luar kawasan kampus. Tanpa melengahkan masa, saya pun start motor saya dan terus ke kawasan tersebut. Namun sebelum nak ke jalan utama di universiti saya perlu melalui sebuah jalan yang panjangnya sekitar 3 kilometer. Jalan yang agak sunyi dan kawasan kiri dan kanannya adalah kawasan hutan. Sedang saya menunggang, dari jauh saya terlihat kelibat seorang perempuan berbaju putih sedang berjalan di tepi jalan.
Saya tidak mengedahkan Saya tidak mengindahkan perempuan tersebut dan terus berlalu pergi sambil selepas saya melepasi perempuan itu, saya mendengar ke belakang melalui cermin sisi motor saya kerana perasaan ingin tahu siapakah perempuan tersebut. Sambil saya memandang melalui cermin sisi, saya terlihat seolah-olah perempuan tersebut mengejar saya dengan kelajuan yang agak tidak logik, memandangkan dia hanya berjalan kaki dan saya pula menaiki motosikal. Semakin saya memecut ke depan dan saya melihat ke belakang, semakin hampir pula perempuan itu dengan saya. Saya terus memecut laju dan dalam otak ini terfikir untuk singgah ke rumah kawan saya yang memang tinggal di kawasan luar kampus. Cerita pasal nasi ayam dara pun dah saya tak endahkan kerana hanya berfikir tentang keselamatan diri. Sampainya saya di rumah kawan dalam keadaan yang masih terkejut, kawan saya menanyakan apa yang telah terjadi, namun saya masih belum boleh memberikan jawapan. Malam itu saya mengambil keputusan untuk tidur di rumah kawan tersebut kerana takut untuk balik semula ke kawasan kampus. Esok pagi barulah saya balik ke kawasan kampus kerana perlu bersiap, kerana perlu menghadiri kelas pada keesokan paginya. Namun sampai sesaat inilah saya masih tertanya-tanyakan siapakah perempuan tersebut dan bagaimana dia boleh terlalu hampir dengan saya dengan kelajuan yang agak tidak logik, memandangkan dia hanya berjalan. Okey Casey, setakat itulah pengalaman seram saya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih pada pengirim kita yang berkongsi kisah awal tadi. Kita terus ke voice note selanjutnya. Selepas ni saya akan berkongsi satu lagi kisah. Mana tadi kisah yang saya nak kongsi? Ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh seorang pemandu teksi di Singapura. Namanya Abang Abu. Abang Abu kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abang Abu nak berkongsi pengalaman sebagai seorang pemandu teksi. Yang ini berlaku pada tahun 2002. Wow, 2002. Sekarang 2018. 16 tahun yang lalu. Jadi kita akan kongsi kisah Abang Abu pemandu teksi sebentar nanti. Tapi sekarang kita langsung ke voice note yang dikirimkan berkongsi pengalaman di Ria 897 FM. Silakan. Saya Fiz daripada Kota Baru Kelantan nak bercerita sikit tentang kejadian di masa saya kecil dulu lah kan, yang berlaku di Laut Pahang dan tak perlu dinyatakan di kawasan mana, dan diharapkan Casey dapat ketengahkan pengalaman ini. Okey, di tahun 2001 dulu pernah berlaku, dan memang betul-betul berlaku, dan itulah satu kampung kan, di kampung saya, tentang kehadiran orang minyak. Dan pernah orang balik kerja lalu ke kawasan Kebun Getah, ternampak kelibat orang minyak yang berkeliaran di situ. Dan bila dah ternampak tu, kita akan berasa takut lah kan. Pastinya kita akan terus lari daripada penampakan tu untuk selamatkan diri. Mana tahu kan krokodil nak apa-apa dari kita ke. Tapi yang peliknya, orang minyak tu dia tak kacau kita. Maknanya kalau kita lari macam dia takkan kejar kita ataupun ikut kita balik. Dia akan berada di situ je.
Orang kata orang minat tu adalah apa ni, bahan penjagaan oleh orang Indonesia yang bekerja di situ. Betul atau tidak, saya tak tahu. Tapi anggaplah ia sekadar satu hiburan. Terima kasih, my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam kepada DJ KC, DJ Champion dan pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya Rizal, pemandu bas yang tempoh hari yang berkongsi pengalaman, dan saya ada satu kisah lagi yang ingin dikongsikan. Peristiwa ni yang berlaku 2010, 8 tahun yang lepas. Ketika tu saya masih bujang lagi. Saya ada beradik 2 orang JKC. Saya ada abang. Ketika saya pulang ke rumah, ianya berlaku di dalam rumah saya. Ketika saya pulang ke rumah, balik daripada kerja, lazimnya abang saya yang akan menjemput saya. Setibanya saya dekat rumah, macam biasalah KC, abang saya menonton TV dan saya pun mandi. Selepas saya mandi, saya menunaikan solat maghrib. Selepas saya menunaikan solat maghrib, entah kenapa saya tergerak hati ingin membaca Al-Quran. Maklumlah KC, dalam rumah tu tak pernah pun berkumandang ayat suci Al-Quran, dan saya pun membacanya daripada surah Al-Fatihah hingga ke Al-Baqarah. Saya baca dan saya baca. Tiba-tiba pintu bilik saya dihentam sebanyak 2 kali KC, yang membuatkan saya tersentak. Hentaman yang keras sangat KC, membuatkan saya tersentak KC. Dan saya tegur, "Fin, engkau ke? Tak lawa, okey? Aku tengah mengaji ni. Jangan main-main Tiba-tiba senyap macam ni. Terus saya letak saya punya Al-Quran ke atas katil KC. Terus saya bergegas keluar. Rupa-rupanya KC, kat ruang tamu saya tak ada orang KC. Terus saya lari ke bilik abang saya. Bilik abang saya pun tak ada orang KC. Sebelah bilik abang saya store KC, bilik kosong KC. Terus saya buka bilik kosong tu, tak ada orang juga KC. Dan terus saya lari ke dapur pun tak ada orang juga KC. Terus saya terdiam sekejap KC, memandang kiri, kanan, atas, belakang, terdiam sekejap. Apa lagi? Saya terus bergegas masuk ke bilik saya kemas dan saya letak balik Al-Quran saya ke dalam almari, dan terus saya bergegas keluar daripada rumah. Sempat saya toleh ke belakang dan menoleh ke dalam rumah saya, bulu tengkuk saya naik KC. Bulu tengkuk naik KC. Terus saya turun ke bawah dan saya menjumpai abang saya dan saya tanya, engkau keluar rumah sejak bila? Dia tanya saya, KC, sejak kau mandi lah. Kau kenapa ni? Muka kau pucat je. Saya berdiam diri je KC. Sampai keesokan harinya, saya cerita hal yang sebenar. Abang saya hanya mampu berdiam saja KC. Selamat malam. Terima kasih pada anda yang berkongsi kisah dalam Misteri Jam 12. Yang ini saya nak kongsi awal tadi. Terima kasih pada abang pemandu bas. Bas betul bas ke lori? Lupa pula. Berkenaan dengan seorang pemandu teksi bernama Abang Abu. Beliau memandu teksi. Pengalaman berlaku pada tahun 2002. Kalau sudah bersedia, kita teruskan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh meresahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM.
Saya Abang Abu nak berkongsi pengalaman ketika saya memandu teksi pada waktu malam. Kejadian ini berlaku pada tahun 2002. Waktu itu adalah tahun pertama saya memandu teksi. Saya telah pun menghantar seorang penumpang pergi ke kawasan Boon Lay di Jurong. Jadi, bila saya turunkan penumpang ni dekat Boon Lay di Jurong, setelah dia membayar duit teksi, saya pun ambil masa beberapa minit Casey untuk baring lelapkan mata buat seketika. Sebab dah terlampau mengantuk dan penat. Pada pagi hari, ada urusan keluarga yang saya harus lakukan. Jadi hari itu memang tak cukup tidur. Setelah saya baring dalam pejamkan mata dalam 10 minit, saya pun bangun dan terus memandu. Sedang memandu, saya nampak ada perempuan dekat tepi jalan. Dia tak tahan teksi saya. Tidak tahan. Tapi biasalah, kita ni pemandu teksi, tak boleh nampak orang berdiri dekat tepi. Berdiri dekat tepi, pada kita, ini mungkin nak naik teksi ni. Saya pun, tanpa dia tahan, dari jauh nampak dia tengah diri. Jadi, saya pun rasa dia memang nak naik teksi. Sebab pada pagi itu, memang tak ada kenderaan lalu dekat jalan yang disebutkan ini. Tak ada kenderaan. Jadi kalau tak ada kenderaan, maknanya dari jauh saya nampak dia akan nyeberang jalan lah. Tapi pada waktu itu, walaupun tak ada kereta, dia tetap berdiri di tepi. Maknanya saya rasa dia nak naik teksi. Saya pun dari jauh ni, saya high beam. 2-3 kali saya high beam. High beam sampai depan, saya pun berhenti betul-betul tepi. Pintu teksi belakang, tempat duduk belakang ni, betul-betul di sebelah perempuan yang tengah berdiri tepi jalan dekat salah sebuah kawasan di Boon Lay. Jadi saya tunggu. Tunggu. Tak nak naik teksi aku pula. Mungkin tak naik teksi lah. Saya pun toleh perempuan ni masih tengah berdiri dekat tepi jalan. Okeylah, saya teruskan perjalanan untuk cari pelanggan yang lain. Tengah memandu, saya tengok daripada rear view mirror, cermin untuk tengok belakang. Saya dah kata tak nak ambil, sebab saya tengok dia masih berdiri ni, saya pun memandu ke depan. Bila tengok dari cermin, tak nampak ke si? Takkan tak nampak. Saya tengok daripada side view mirror pun tak nampak. Rear view mirror pun tak nampak. Angle dia salah ke? Saya sengetkan cermin, Casey. Saya sengetkan cermin, pusing ke kiri, pusing, tolak. Saya berhentikan teksi saya toleh belakang. Dekat tepi jalan memang tak ada orang. Saya tak tahu bila perempuan tu hilang. Mungkin naik kereta, mungkin dia nyeberang jalan, tak tahulah Casey. Tiba-tiba dalam beberapa saat dia boleh hilang dari pandangan saya. Saya teruskan lagi perjalanan. Memandu dekat kawasan Boon Lay. Saya ingat lagi. Tengah memandu, traffic light Casey. Dekat traffic light tu, teksi saya dengan ada motor dekat tepi. 2 budak lelaki tengah naik motor, tunggang motor. Seorang lelaki ada pembonceng di belakang, seorang lagi tidak ada pembonceng, tengah tunggu. Waktu itu sedang tunggu lampu isyarat bertukar menjadi hijau. Jadi, saya tiba-tiba rasa macam bau harum dalam teksi saya. Saya pun turunkan tingkap. Dekat driver seat dengan sebelah kiri passenger seat. Saya turunkan, tangan saya letak luar. Saya tengok budak ni tengok saya, dia senyum. Dan saya dapati, yang ada pembonceng ni seorang perempuan. Perempuan ni yang pakai helmet, kejap-kejap tengok belakang teksi saya. Sekejap-sekejap tengok belakang teksi saya. Saya tengok budak ni, kemudian saya tengok cermin, sampaikan saya adjust cermin tu supaya saya boleh nampak tempat duduk belakang bahagian bawah sekali. Saya letak balik, lampu masih belum bertukar. Kemudian,
Apa yang berlaku, budak perempuan dekat belakang tiba-tiba saya nampak mulut dia. Komat kamit Casey. Dia tak bercakap Kita tahu Casey. Kita ni orang Islam. Kita tahu kalau orang tu tengah baca doa ke, tengah baca surah, boleh nampak gaya mulutnya. Saya tengok, dia ni macam baca surah je ni. Lampu tukar menjadi hijau, motor dua-dua berdesut tinggalkan saya. Saya ni masih memandu ni. Saya teruskan perjalanan, pendengar Ria 897 FM, teruskan perjalanan dan saya berhenti dekat stesen minyak. Saya keluar, beli air, pergi tandas. Saya jalan dekat main road, hidupkan sebatang rokok, isap rokok, dari jauh tengok taksi saya. Isap rokok. Kemudian, saya tengok, tu taksi aku ke? Apa yang berlaku? Pump attendant datang dekat saya. Dia kata, bang, passenger tunggu tu. Taksi abang kan? Taksi saya. Passenger tunggu kat belakang tu. Abang boleh isap rokok pula. Saya nampak ada orang Casey. Tapi masalahnya, saya tak ambil passenger pun. Yalah dik, terima kasih dik Rokok belum habis, saya matikan. Saya buang rokok tu. Sambil jalan menuju ke arah taksi. Saya tunduk bawah. Saya baca lagi surah. Sampai depan taksi sebelum buka, saya pegang pintu taksi. Saya baca lagi. Saya buka pintu, terus saya tengok belakang. Memang tak ada orang. Hidupkan enjin. Saya terus tinggalkan kawasan stesen minyak. Persoalan saya, siapa yang duduk dekat belakang? Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey. Misteri Jam 12. Satu lagi kisah saya akan ceritakan pada anda. Satu lagi kisah sebelum saya berehat. Dan saya kembali sebentar nanti. Dan saya akan matikan YouTube Live dan Facebook Live. Ya. Jadi, kisah berikut ini, bila saya dapat email, saya tadi datang awal. Dan saya buka email. Biasalah datang ni, saya akan buka email. Saya tengok email yang dikirimkan. Saya tengok, okey ni cerita bagus. Okey ni bagus. Saya akan tapis. Tapis dan saya akan tapis. Mula saya akan cari dalam 20 hingga 30 email lah. Sebab saya terima banyak email. Ini tapis. Okey, saya dah, misal kata dah pilih 20 email lah. Setiap malam mungkin paling-paling saya boleh baca pun, kalau cerita panjang, dalam lebih kurang 8 hingga 10 email lah. Kalau ada kisah panjang dan pendek, itu yang mana ideal lah. Kalau tidak, 6 hingga 8 kisah yang saya boleh baca. Daripada 20 yang saya dah pilih tu, saya akan quality check lagi, pilih lagi. Dan bila saya terbaca kisah ni, saya bila baca ni, saya suka menghayati dan saya cuba bayangkan situasi yang dikirimkan. Di situ bila saya sampaikan, saya seolah-olah macam faham lah situasi. Ini cuma andaian saya. Jadi, this particular email ni, bila saya baca, saya tengah duduk dekat bilik sebelah seorang, saya macam tiba-tiba bangun, saya tengok kiri kanan, tengok bawah meja, macam wow, ni real ke apa ni? Jadi inilah kisah yang dikongsi sama. Tapi ingat, apa pun jadi, MJ12, Misteri Jam 12 ni hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Kemungkinan kisah ni macam sebuah filem. Jadi kita teruskan kisah yang terakhir untuk waktu ini. Sebelum saya kembali sebentar nanti, kita akan berehat dengan beberapa buah lagu sekejap. Sebentar saja nanti. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12.
Saudara, kisah yang dikongsi sama dalam rancangan MJ12 di Ria 897 FM. Begini kisahnya. Ceritanya panjang, saya dah faham kisahnya, saya pendekkan saja. Ini berkenaan dengan mereka ni mengadakan satu majlis. Katanya datang majlis makan-makan. Jadi dia jemputlah adik-beradik yang datang dalam kiriman ini. Dia jemput adik-beradik datang. Katanya, oh ada makan-makan lah. Yang dibuat ni, ini majlis makan-makan ni dibuat oleh kakaknya lah. Dia panggil kakak ni, panggil adik, panggil abang mungkin. Adik-beradik lah. Dia tak nyatakan berapa ramai, tapi dia panggil adik-beradik. Adik-beradik pun datang lah dengan keluarga, dengan suami mungkin, dengan ipaduai lah, dengan anak-anak datang. Katanya ada majlis makan-makan. Dia datang, ramai-ramai dah berkumpul dalam rumah, rumah kakak ni. Memang ada makan-makan lah. Ada makan, tengah bercakap-cakap, tengok TV. Kemudian, dalam rumah tu, ruang tamu tu dah dikatakan di sini dah dilapangkan. Kerusi, sofa, meja semua diangkat, letak dekat luar rumah. Jadi dekat ruang tamu tu lapang lah. Beli orang duduk sebab ramai kan datang kan adik-beradik. Apa yang berlaku sebenarnya, kata Kak Putri, ni bukan nama sebenar, nama samaran yang dia gunakan. Kak Putri menceritakan sebenarnya dalam adik-beradik saya ni, Casey, ada seorang yang kita masih tak pasti siapa, mewarisi saka arwah nenek. Bayangkan, dalam adik-beradik ni, ada seorang daripada adik-beradik kita mewarisi saka arwah nenek. Kita pun tak tahu ia turun kepada siapa. Tetapi ini adalah tugas kita untuk membantu yang kena. Sebab orang yang memiliki saka pun dia tak tahu. Dia diturunkan dengan secara tanpa pengetahuan seseorang itu. Kita pun tak boleh kesan. Jadi bila jumpa dengan pakar ni kata, boleh tak kumpulkan adik-beradik. Tapi jangan cakap datang nak merawat. Jangan, nanti dia tak nak datang. Cakap datang nak makan-makan. Jadi datanglah. Datang, ramai-ramai datang macam nak makan-makan. Ada mungkin mi goreng ke. Lapar Dah makan semua, dah okey. Pakar ni pun datang rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji masuklah. Pakar ni pun masuk dalam rumah. Bila pakar ni masuk dalam rumah, ada yang tertanya-tanya lah. Siapa ni kak? Siapa ni? Kemudian, Tuan Haji ni kata, ini Tuan Haji, nama samaran Tuan Haji Fahmi lah. Tuan Haji Fahmi. Oh, Tuan Haji Fahmi. Yalah. Tuan Haji makan dulu. Jadi, Tuan Haji ni kata, tak apa. Boleh tak kalau saya dapatkan adik-beradik semua duduk dekat atas lantai ni, kita buat bulatan. Duduk. Dan boleh tak kalau yang anak-anak kecil ni, jangan dekat sini. Jadi memang dah dirancang pada waktu itu, anak-anak saudara semua dikumpulkan dan suruh yang anak saudara yang senior ni lah untuk jaga mereka, pergi dekat luar. Jangan masuk dalam sini, pergi luar. Jadi si senior ni bawa lah. Yang kecil-kecil ni pergi keluar sebab rumah ni pun depan tu ada halaman besar. Jadi mereka bermain dekat bawah halaman tu, ada pondok, main dekat luar. Yang datang dalam ni semua adalah adik-beradik ipaduai saja. Anak-anak memang tak dibenarkan. Jadi dah duduk berkumpul. Ramai masih tertanya-tanya. Ada katanya Kak Putri ada adik-beradik yang lain yang saya tahu mereka bukan pewarisnya. Ada saya beritahu lah, seperti abang saya beritahu. Dan bila dah duduk ramai-ramai, masih tertanya ni. Orang tengok dia jawab tanya, apa ni? Dia tengah makan, semua duduk berkumpul satu bulatan, kata Kak Putri. Dah duduk, Tuan Haji Ismail pun dia kata, izinkan saya mula boleh? Silakan. Kak, ni apa ni kak? Tunggu je lah kejap. Tak adalah, baca sedikit doa untuk arwah Nini. Oh, baru semua. Oh, baca doa untuk arwah Nini. Okey. Baru semua okey lah. Kalau tidak, tertanya ni. Tuan Haji Fahmi pun mula membaca. Dia baca. Tengah baca, satu bahagian ni ramai-ramai kena
Saya akan berikan contoh lah Macam seolah-olah tengah berzikir waktu itu. Ya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dia berzikir ramai-ramai kata, okey ikut saya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sedang berzikir ni, ini bab ni yang saya terbayangkan bila saya baca email ni. Tengah ramai-ramai berzikir. Astaghfirullah. Ada yang pejam mata. Kak Putri perhatikan satu persatu. Tiba-tiba adik saya, adik paling bongsu Casey. Adik perempuan paling bongsu. Tengah duduk ni. Adik perempuan saya duduk, rambut dia dah rebang panjang. Tiba-tiba dia hayun badan dengan tangan, semua orang terperanjat Casey. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sampai ke rambut dia gini. Dan dia ikut Casey, dia joget. Daripada duduk, dia berdiri. Dan daripada berzikir, dia menyebut, orang ramai ni, adik-beradik sebut ni, semua berhenti. Tiba-tiba dia keluarkan nada suara yang menyeramkan. Sambil dia terkinja-kinja sedang berdiri. Putri, kita rasa kita dah tahu siapa. Yang lain boleh berdiri, boleh ke tepi, kata Tuan Haji Fahmi. Dan mulalah sesi rawatan. Adik-beradik yang lain semua disuruh keluar kecuali Kak Putri, abang saya dengan kakak saya. Kami bertiga menjadi saksi, yang lain adik-beradik ipar duai dengan anak-anak saudara semua disuruh keluar, jangan berada dalam rumah. Tutup pintu dan diteruskan sesi rawatan. Anda bayangkan, bila tengah duduk ramai-ramai, tiba-tiba yang seorang ni terus menjadi Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.